Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik tuan-tuan, kita mulakan majlis ini dengan sesama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يسر ولا تعسر وأتمم بالخير يا كريم. وبعد. الحمد لله. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita dapat bertemu hari ini untuk sambung pengajian kita dari kitab Manusia dan Islam. Kitab Manusia dan Islam, tajuknya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengasaskan keimanan yang sejati. Tajuk ni dah baca, tinggal sikit. Kemudian kita akan pergi keimanan para sahabat. Saya ulang sikit tuan-tuan, pasal dah lama cuti tak kita ulang. Nabi SAW ketika mana dilantik menjadi Rasul, ketika itu masyarakat bergelumang dengan pelbagai masalah. Di tanah Arab pun timbul masalah, di luar negara Arab pun timbul pelbagai masalah. Antara masalah yang timbul di dalam masyarakat ketika itu, baik di Mekah ataupun di luar Mekah, ialah penindasan ekonomi. Berlakunya penindasan ekonomi, keruntuhan moral, dan pelbagai jenis masalah yang berlaku. Begitu juga di kalangan kuasa besar Rom. Kuasa besar Rom pun mempunyai masalah kepimpinan politik dan sebagainya. Baik. Masalah macam-macam masalah berlaku. Tiba-tiba datang Islam ini. Datang Islam, yang mula-mula ditekankan ialah menukar kefahaman yang ada pada manusia yang mengatakan kami bebas nak buat apa-apa. Kalau ada masalah ekonomi, maka datanglah pemikir ekonomi ni. Macam mana nak selesai? Ikutlah kepala dia. Ikut saya lah. Ada masalah politik, datang pemimpin baru. Kamu nak selesai macam mana? Ikut saya lah. Ikut kepala saya. Apa yang saya nak buat, saya buatlah. Saya pemimpin. Gitu. Selagi mana manusia ni mempunyai pemikiran dia bebas buat apa sahaja, maka selama itulah manusia ini tidak akan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang mengajar manusia mengucap la ilaha illallah, untuk memberitahu kepada manusia, wahai manusia, hanya Allah lah yang esa, hanya kepada Allah lah kita tunduk setunduk-tunduknya tanpa pertikai. Bukan sekadar kita disuruh mengimani Allah Maha Esa, tetapi kita perlu meletakkan keinginan kita yang kita anggap bebas tadi
terikat dengan apa yang Allah perintahkan. Boleh faham saya cakap ni? Kita dah tak bebas dah. Sebab kita terikat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Boleh. Maka manusia yang beriman ini, yang mengucap la ilaha illallah, dia faham. Dia faham. Bukan sekadar maknanya saya mengaku bahawa tiada Tuhan yang disembah sebenarnya melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Bukan sekadar itu. Tetapi di sebalik kata-kata itu mempunyai pengertian bahawa kamu wahai manusia kena tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Tunduk setunduk-tunduknya. Gitu. Maka selama mana manusia ini mempunyai pemikiran bahawa kita mempunyai Tuhan, kita lemah, kita perlu bantuan, kita perlu petunjuk daripada Allah, apa yang kita nak buat, kita ni sebagai hamba mesti ikut perintah arahan daripada Tuhan yang menciptakan kita. Ni beza. Yang tadi dia nak selesaikan masalah politik, ekonomi, sosial ni semua ikut apa? Ikut kepala masing-masing. Ikut cara berfikir masing-masing. Datang pemimpin ni, dia pun bagi nama lain. Datang pemimpin ni, dia bagi nama lain. Dasarnya mana dasarnya? Dasarnya apa? Kamu ikut apa? Ikut perintah Allah, ikut Islam ke? Ataupun ikut cara berfikir kamu sendiri? Boleh faham saya cakap? Dia kata saya ikut apa yang sesuai dengan keadaan semasa. Maknanya dia ikut apa? Dia ikut akal dia. Tapi kalau kita kata kamu nak selesai ekonomi, masalah sosial, masalah politik, masalah kenegaraan, masalah apa yang melanda ni, nak selesaikan dengan cara apa? Kita tanya, apa dasarmu? Saya nak selesaikan dengan cara Islam. Boleh faham? Apa maknanya bila kata nak selesai dengan cara Islam? Maknanya apa yang Allah benarkan, kita benarkan dan kita laksanakan. Apa yang Allah perintah, kita laksanakan. Apa yang Allah haram, kita akan tinggalkan. Faham? Beza. Nak selesaikan masalah ni. Maka Nabi datang mengajar kepada manusia tentang hakikat manusia ini tidak bebas. Manusia ini bukan makhluk yang bebas. Bukan makhluk yang buat ikut kehendak dia masing-masing. Bukan. Tetapi kita ini adalah hamba Allah. Maka kita perlu mengikut dan tunduk kepada pencipta yang mencipta kita. Kalau pencipta itu memberi peraturan, undang-undang, maka kita patuh. Maka bila pencipta itu kata benda ni haram, tidak baik, maka kita haramkan. Boleh? Kalau pencipta ni suruh perintah kita buat sesuatu, maka kita laksanakan. Maka dengan kekuatan iman itulah Nabi SAW memasak di dalam hati para sahabat kalimah la ilaha illallah itu. Sehingga para sahabat yang mengucap dua kalimah syahadah, dia tidak tunduk kepada mana-mana manusia ataupun kumpulan, tetapi dia hanya tunduk kepada perintah Allah dan Rasul. Ini penting ni. Kita kena sematkan dalam hati kita, kita hanya tunduk kepada perintah Allah dan Rasul. Adapun pemimpin manusia lain ni bagi arahan, kalau arahan tu tak bercanggah dengan perintah Allah, kita patuh. Kalau arahan manusia tak kira besar mana pun pangkat dia, kalau arahan tu bercanggah dengan perintah Allah, kita tidak akan patuh. Pasal kita hanya mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kekuatan pemahaman yang benar tentang la ilaha illallah, maka para sahabat bila datang ayat-ayat Allah, Nabi baca, apa kata mereka? Kami dengar, kami patuh. Bila datang ayat-ayat Allah, perintah daripada Allah, terus terima. Pasal apa? Pasal akidah tadi, la ilaha illallah, kami ni hamba Allah. Dia tidak melawan, dia tidak kritik. Bahkan pada suatu hari Nabi SAW berjalan dan Nabi melihat ada seorang sahabat ni, dia pakai cincin emas. Maka Nabi pun datang,
cabut cincin emas tu, Nabi pun campak. Campak. Sebab yang buat tu Rasul, hukum dia ada. Maka bila dah campak, sahabat ni tak marah. Pasal Nabi ini, salah satu tugas Nabi menghalalkan benda yang halal, mengharamkan benda yang haram. Betul? Maka sahabat tadi redha, terima. Dia tak ada komplain. Kenapa hukum ni macam ni? Kenapa hukum ni? Dia tak ada. Pasal apa? Pasal iman tadi. Maka sahabat tu kata, sahabat lain ni kata, ambil baliklah cincin tu. Ambil baliklah. Apa kata sahabat yang pakai cincin tadi tu? Saya tidak akan ambil benda yang telah dicampak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia rasa seronok, dia rasa redha bila dia boleh taat perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam itulah kita di dalam hidup ini, kita tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi memasakkan di dalam hati para sahabat sehingga keimanan tersebut menjadi pendorong yang kuat untuk manusia ini bekerja dan berusaha. Dengan sebab iman tadi, manusia ini sanggup bekerja, sanggup berusaha, sanggup berjihad demi kejayaan dia di dunia dan juga di akhirat. Kita nak usaha, kita nak jihad ni, siapa yang benar-benar akan berjihad sungguh-sungguh, siapa yang akan ikhlas di dalam amal dia, ialah orang yang ada iman tadi. Orang yang ada iman. Begitulah keadaan yang ditanam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia sebut perjuangan mereka para sahabat ini di dalam menegakkan kebenaran. Mereka sentiasa mendapat bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka sentiasa diuji dengan pelbagai ujian. Sahabat-sahabat tu kalau tuan-tuan baca, mereka diuji dengan pelbagai ujian. Kerana apa? Kerana dia nak mempertahankan keimanan dia tadi. Dia hanya tunduk kepada perintah Allah. Maka ada yang dipukul, ada yang dibiarkan mati kelaparan, ada yang ditindas secara zalim dan sebagainya. Begitu. Begitulah keadaan para sahabat. Pasal nak memegang iman tadi. Hakim. Keimanan para sahabat. Sambung sana. Apabila Nabi SAW menerima Islam, menerima wahyu dan menyampaikan wahyu kepada para sahabat, Nabi mengajak kepada la ilaha illallah, Tuhan yang esa. Sedangkan masyarakat ketika tu memahami Tuhan ni pelbagai. Nabi bawa satu benda yang kontra, yang bercanggah dengan amalan kebiasaan pemimpin ketika itu. Pemimpin ketika itu memahami Tuhan ni patung-patung tu, banyak Tuhan, kan? Ekonomi ikut kita lah, kita tetapkan. Tiba-tiba datang Nabi membawa pengertian, pemahaman Allah yang esa. Baik. Maka berlakulah pertarungan di antara golongan Islam dan juga golongan yang menentang Islam, pemimpin-pemimpin ketika itu. Maka datanglah orang-orang Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana nak melobi. Lobi lah zaman sekarang tak? Nak melobi supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh terima mereka, tapi dengan syarat tinggalkan Islam ini. Makna jangan cakap pasal la ilaha illallah, jangan cakap pasal mengesakan Allah, beriman dengan hari akhirat, jangan cakap. Maka datanglah pemimpin-pemimpin Quraisy. Kerana apa? Orang Quraisy pun ingat Nabi SAW pun berjuang kerana harta. Dia pun ingat Nabi ini, orang Quraisy ni ingat Nabi ini berjuang kerana nak kuasa. Pasal mereka macam tu. Maka datanglah pemimpin Quraisy kepada Nabi SAW. Wahai Muhammad. Ni cerita panjang, ni dah ringkas-ringkas. Wahai Muhammad, sekiranya apa yang kamu bawa ni, Islam yang kamu bawa ni, semata-mata kerana kamu nak jadi pemimpin, maka kami sanggup jadikan kamu pemimpin kami, dan kami tidak akan buat keputusan
melainkan daripada kamu. Kami sanggup bagi kuasa kepimpinan kepada kamu. Kamu yang duduk yang paling atas sekali. Tapi kamu tinggalkan Islam ini. Islam yang mana ni? Islam yang tunduk kepada perintah Allah. Apa yang Allah perintahkan, kita laksanakan. Apa yang Allah haramkan, kita tinggalkan. Kalaulah Muhammad, kamu bawa Islam ni kerana inginkan harta kekayaan, maka kami sanggup mengumpulkan harta kekayaan kami yang ada ini, kami serahkan kepada kamu, sehingga kamu menjadi orang yang paling kaya di kalangan kami. Tapi dengan syarat, kamu tinggalkan Islam ini. Bukan pergi masuk Yahudi, Nasrani, tak. Tinggalkan. Tujuan kamu nak tunduk sepenuhnya kepada perintah Allah ni. Nak mengesakan Allah ni, tinggalkan. Kalau Muhammad, kamu bawa Islam ini kerana kamu diserang oleh penyakit, maka kami sanggup membawa para tabib, para doktor untuk mengubati penyakit yang kamu alami. Tapi dengan syarat, semua imbuhan-imbuhan diberi dengan syarat, jangan cerita pasal Islam. Jangan cerita pasal Islam, jangan ajak manusia tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua tawaran itu ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana semua tawaran yang ada itu tidak bermakna kalau kita meninggalkan Islam. Tidak bermakna pangkat, tidak bermakna harta, tidak bermakna kekayaan pengikut yang ramai kalau sekiranya kita bila diberi amanah kita tidak mahu melaksanakan Islam. Tak ada faedah pun. Baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berjuang untuk mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan bekerja untuk keluarganya. Ada kat situ saya baca tu. Ada jumpa ke? Zam. Jumpa. Iman para sahabat, keimanan para sahabat. Baginda sallallahu alaihi wasallam berjuang untuk mengeluarkan manusia, bukan berjuang untuk keluarganya, bukan berjuang untuk kaum bangsanya semata-mata, bukan, tetapi untuk mengeluarkan manusia daripada kegelapan jahiliah kepada cahaya Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam muamalah harian Nabi tidak mengutamakan bangsa-bangsa tertentu berbanding bangsa lain, tidak. Pasal tu kita tengok di kalangan para sahabat itu ada sahabat yang bukan orang Arab. Bilal bin Rabah, ada Shu'aib Ar-Rumi daripada Rom, bukan dari kalangan orang-orang Arab Mekah ataupun orang Arab Madinah, bukan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan berjuang semata-mata untuk kepentingan persendirian, keluarga dan juga kebangsaan, bukan. Tapi Nabi berjuang mengajak manusia kepada tunduk kepada kalimah la ilaha illallah. Lepas tu kalimah tu berat. Kalimah la ilaha illallah itu dia berat. Dia menjadi revolusi kepada kehidupan dia. Dia ubah cara berfikir manusia tadi. Mengucap dua kalimah syahadah ni dia ubah manusia, cara berfikir manusia tadi. Sebelum ni dia tunduk pada tuan ni, dia tunduk pada tuan A, tuan B, tuan C. Sekarang ni tak, dia hanya tunduk kepada Allah dan Rasul. Baik. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan akhlak yang mulia. Perjuangan Nabi semata-mata nak mengajak manusia kembali kepada Islam. Dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi amanah di Mekah, Nabi melaksanakan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Contohnya, walaupun mereka kata Nabi Muhammad ni penipu, Nabi Muhammad ni jahat, Nabi ni gini, macam-macam lah, tapi bila mereka ni nak pergi musafir jauh, mereka akan simpan harta mereka kepada Nabi SAW untuk jaga. Dia akan letakkan harta, wang, harta benda, dia letak kepada Nabi SAW supaya Nabi jaga. Tapi dia kata Nabi tipu lah, Nabi gini lah, Nabi gitu. Nabi SAW walaupun disakiti oleh kaumnya,
Bila Nabi SAW nak berhijrah ke Madinah, Nabi SAW kembalikan balik harta tersebut kepada empunya miliknya. Nabi tak ada songlak, Nabi tak ada ni persen berapa persen, tak ada. Nabi tidak mengkhianati harta yang diberi oleh seseorang. Jadi semua itu dilihat oleh manusia. Mana orang yang jujur, mana orang yang khianat. Mana orang yang bila dia kata dia nak Islam, bila diberi peluang dia cuba laksanakan. Mana orang yang berpura-pura. Jadi manusia nampak. Akhirnya ramai yang masuk Islam kerana melihat kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah 13 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berada di Mekah, maka datanglah masa untuk Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Ketika di Mekah, Nabi tidak ada kuasa pemerintahan. Nabi tidak ada kuasa pemerintahan. Walaupun ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW ajaran yang benar, tapi bila tidak ada kuasa pemerintahan, ajaran itu tidak dapat menyebar dengan sebaik-baiknya. 13 tahun berada di Mekah. Kata sebahagian ulama, orang yang masuk Islam 100 orang lebih. Ada yang kata 300 orang. 13 tahun. Kalau kita kata setahun 10 orang, setahun 10 orang, kalau 13 tahun, setahun berapa orang? Kalau 100 lah, 130. Kalau kata 130 orang lah masuk. 10. 10 orang yang masuk Islam. Tuan-tuan macam mana? 10 orang masuk Islam setahun. Sebab tak boleh buat apa-apa. Kemudian Nabi ketika tu hanya bercakap, La ilaha illallah, beriman kepada Allah, cerita pasal hari akhirat, cerita lah. Tapi nampak tak? Islam tu nampak tapi pada akhlak Nabi SAW dan juga para sahabat. Tapi tak nampak di dalam kehidupan. Tak nampak. Di dalam kehidupan tak nampak. Ekonomi yang berlaku, ekonomi yang berasaskan sistem yang lama. Cara mentadbir, pandangan tentang wanita, semua ikut cara yang lama. Maka orang tak nampak kebaikan Islam. Nampak kebaikan Islam pada diri dan para sahabat dan juga pada ajaran semata-mata. Kemudian apabila Nabi SAW berhijrah ke Madinah, maka ketika itu bermulalah episod baru di dalam Islam, di mana ajaran Islam, keimanan Islam itu dijelmakan di dalam gerak kerja kepimpinan negara. Boleh faham saya tak? Keimanan tadi, kita kena tunduk hanya kepada Allah, kita kena halalkan benda yang halal, yang Allah halalkan, haramkan benda yang haram. Yang itu ditunjukkan di dalam pentadbiran kerajaan ketika itu. Maka berlakulah para sahabat mula memegang jawatan di dalam kerajaan. Boleh? Kan? Bila sampai kat Madinah, apa yang Nabi buat mula? Nabi bina Masjid Quba itu kan. Kemudian bila sampai ke Madinah, maka mulalah Nabi mencipta ataupun membuat perlembagaan Madinah. Nak katakan Madinah ini sebuah negara yang diiktiraf. Di dalam perlembagaan Madinah itu diberitahu hukum yang paling tinggi ialah hukum daripada Allah dan Rasul. Maknanya apa? Apa pun yang kita nak buat tak boleh bercanggah dengan perintah Allah dan perintah Rasul. Maka para sahabat memegang jawatan di dalam pelbagai bidang, bidang pentadbiran, baik di dalam sosial maupun politik. Di dalam pentadbiran pendidikan, pengadilan, ekonomi, keuangan, ketenteraan, maka para sahabat yang beriman tadi, dia memegang jawatan situ. Bila dia pegang jawatan itu, maka dia menjadi seorang yang amanah. Apabila diberi amanah, mereka melaksanakan amanah dan takut untuk mengkhianati amanah tersebut. Kerana apa? Kerana iman tadi. Kita ni hamba Allah, tunduk kepada Allah, apa pun yang kita buat akan dipersoalkan di akhirat nanti. Iman. Maka Islam dipraktikkan di dalam kehidupan
dalam masa 10 tahun Nabi SAW berada di Madinah, seluruh semenanjung Arab melihat Islam dan akhirnya menerima Islam dalam masa 10 tahun. Pasal tu zaman kita ni, golongan musuh-musuh Islam memang cari jalan, jangan sekali-kali Islam ini dapat memerintah. Jangan sistem Islam ini dapat ditegakkan, jangan. Pasal apa? Pasal dia takut manusia melihat contoh yang baik daripada sistem Islam yang ada. Maka dicantas. Walaupun kuasa-kuasa besar ni, mereka bergaduh antara satu sama lain, A, B, C ni bergaduh satu sama lain, tapi mereka sanggup bersatu memastikan Islam jangan tertegak sebagai kuasa pemerintahan. Jangan. Tapi kalau Islam sekadar nak beribadat, tu tak apa. Islam sekadar nak pergi haji, nak pergi umrah, nak semayang, nak puasa, bayar zakat, itu tak apa. Tapi jangan Islam ini ditegakkan sebagai suatu sistem pentadbiran yang menguasai negara. Jangan. Kerana apa? Kerana bila umat Islam ini, pemimpin Islam ini melaksanakan Islam di dalam pentadbirannya, maka manusia akan melihat cantiknya Islam, adilnya Islam, eloknya Islam di dalam kehidupan kita. Sehingga kan kita lihat orang yang bukan Islam pun melihat, oh Islam ni bagus. Kenapa kita orang Islam tak mau kepada Islam? Kenapa kamu wahai orang Islam tak mau kepada Islam? Siapa yang tanya tu? Hindu tanya. Siapa yang tanya? Buddha tanya. Kenapa kamu orang Islam tak nak pada Islam? Apa nak jawab? Islam tak boleh rasuah, Islam tak boleh khianat, Islam tak boleh menzalimi orang, Islam. Kenapa kamu tak nak? Apa nak jawab? Orang bukan Islam mula melihat kecantikan Islam. Itulah sebab semua kuasa-kuasa dunia daripada dulu sampai sekarang berusaha agar golongan yang ingin menegakkan Islam ini sebagai kuasa pemerintahan ini tidak diberi peluang. Kerana takut kecantikan Islam ini dapat mempengaruhi manusia sehingga akhirnya manusia itu menerima sistem Islam dan ada yang sehingga masuk kepada Islam. Itu baik. Habis. Kemudian semua prinsip hidup dikemukakan dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi prinsip semua kehidupan sehari-hari ini semuanya tunduk di bawah kalimah la ilaha illallah, tunduk. Pekerja-pekerja dalam semua bidang disediakan melalui pendidikan, latihan dan pengalaman, dan mereka telah memberi contoh yang baik kepada kerajaan Islam. Sehingga dalam masa 10 tahun sahaja, negara kecil Islam di Madinah telah berkembang meliputi seluruh semenanjung Arab. Orang yang melihat Islam dan melihat cara dipraktiknya Islam di dalam kehidupan sehari dan menyaksikan hasil yang tinggi, telah menghasilkan keyakinan yang tinggi bahawa manusia ini dan kesejahteraan manusia ini dapat diperolehi apabila kita melaksanakan Islam, sistem Islam di dalam kehidupan kita. Boleh faham tak? Pasal tu kita rasa hairan kenapa kita orang Islam tidak mahu tunduk kepada sistem Islam. Sedangkan kita orang Islam zaman sekarang sanggup tunduk kepada sistem yang bukan daripada sistem Islam. Kenapa boleh? Kenapa orang Hindu ni sanggup tunduk kepada sistem yang bukan sistem Islam? Orang Hindu, Buddha, semua bangsa tunduk pada sistem yang bukan sistem agama dia, bukan. Kenapa mereka takut nak tunduk pada sistem Islam? Sedangkan sistem yang ada ini sistem yang hanya berpandukan kepada akal fikiran. Hanya pandai bercakap, pandai menguasai media masa, dia boleh ubah pemikiran orang. Tuan-tuan tengok dulu yang ni tak boleh, sekarang boleh. Kenapa boleh tuan? Kerana ada gini, macam-macam. Dulu satu orang tak boleh pegang 2 jawatan, sekarang boleh. Kenapa tuan? Kerana ni kan macam-macam. Pasal apa? Dia berubah-ubah.
Alasan macam-macam. Dulu tak boleh, sekarang boleh. Kerana prinsip tak ada. Dia pegang kepada akal semata-mata. Habis. Iman yang sebenar boleh mengatasi persoalan hidup. Iman yang sebenar ni boleh menyelesaikan masalah kehidupan. Pasal tu kita, masalah kita ni kena kembali kepada Islam. Lepas tu kita kata beri peluang kepada sistem Islam ini memerintah, supaya kita lihat di mana baiknya Islam ini. Tapi kena laksanakanlah apa yang Allah perintahkan. Golongan-golongan ahli sejarah orientalis, musuh-musuh Islam ni, bila dia nak cerita Islam, dia nak cerita tentang hebatnya Islam, maka dia akan kaitkan Islam ini berkembang menjadi suatu kuasa besar disebabkan Islam ni suka berperang. Dia faham? Dia tanam. Dia tanam. Kenapa Muhammad ni dapat menguasai semenanjung tanah Arab? Kerana dia didik para sahabat dia supaya berperang membunuh orang-orang bukan Islam. Dia tanya macam tu. Maka dia katalah Islam ini berkembang dengan cara kekerasan dan menumpahkan darah. Dia dakwa macam tu. Siapa yang mainkan isu ni? Orang yang menguasai media massa. Sampailah orang Islam pun seolah-olah percaya macam tu. Sedangkan mengikut sejarah, katanya disebut sini hanya 1,000 atau 1,200 orang sahaja yang terbunuh di antara kedua belah pihak, tentera Islam dengan tentera kafir, selama 5 tahun. Selama 5 tahun sehingga tertakluknya seluruh semenanjung tanah Arab. 5 tahun berperang. 5 tahun berperang, yang mati sekitar 1,000 ataupun 1,200 orang. Campur di kalangan orang Islam dengan orang bukan Islam. Cuba hari ini punya peperangan. Macam mana? 1 hari perang, 2 hari perang. Beratus-ratus. Tiba-tiba dia fitnah. Dia kata Islam ni berkembang disebabkan kekerasan dan menumpahkan darah. Bahkan Islam ini satu-satu sistem agama yang berkembang tanpa menumpahkan darah. Ketika Nabi SAW kembali ke Mekah untuk membuka kota Mekah. Apa makna membuka kota Mekah? Iaitu meletakkan Islam sebagai yang tertinggi, tanpa menumpahkan darah. Pasal tu Islam ini bukan dia suruh kita perang. Tak. Islam ni dia suruh kita cari jalan. Kalau boleh bincang. Kalau boleh berdamai. Yang akhir sekali barulah perang. Betul. Tapi musuh-musuh Islam, dia menggambarkan Islam ni suka perang. Sebenarnya tak betul. Baik. Pasal tu Nabi SAW dalam masa 10 tahun, apabila Islam ini dapat dipraktikkan di dalam kehidupan, maka berlakulah di dalam seluruh bidang kehidupan di semenanjung tanah Arab pada masa tersebut telah tertukar. Berlakunya reformasi. Bukan reformasi cakap macam ini, bukan. Reformasi yang sebelumnya tunduk kepada kebebasan fikir masing-masing, tunduk kepada perintah Allah dan Rasul. Maka ketika itu kita lihat orang-orang yang sebelum ini berzinah, suka berzinah, akhirnya menjadi pejuang yang membela kehormatan wanita. Golongan yang sebelum ini pemabuk, meminum arak, akhirnya menjadi orang yang menunjukkan akhlak kepada orang lain. Orang yang sebelum ini mencuri, akhirnya menjadi seorang yang jujur. Kerana apa? Sistem tadi itu. Pemimpin pun bersih, orang kiri kanan bersih, maka rakyat yang melihat, akhirnya dia pun jadi bersih. Bila ada kuasa, sehingga kan para sahabat yang diberi amanah, apabila mendapat harta rampasan perang, walaupun mahal harganya, mereka tidak akan curi. Bahkan mereka beri kepada panglima perang itu harta tersebut. Kerana apa? Iman tadi. Iman. Orang yang hidup menyamun dan merompak,
menjadi terlalu warak sehingga seorang askar dari kalangan mereka telah membungkuskan mahkota Raja Parsi yang mahal. Mahkota Raja Parsi yang mahal tu, dia bungkus dengan kain dan diserahkan kepada panglimanya pada waktu malam. Dia tak curi. Dia tak ada buat sorok. Bila orang tahu, baru nak jawab. Tak ada. Sorok ni tak ada. Semua itu berlaku kerana kejujuran tadi, takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang ditanam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal tu apa pun yang kita nak buat tuan-tuan, mula-mula sekali tanamkan keimanan kepada Allah dan Rasul. Yakin Islamlah yang sebenar, Islamlah yang boleh menyelesaikan pelbagai masalah. Belum lagi. Baik. Di antara mereka, okey, ni tak apa. Ada di kalangan mereka memulangkan jizyah kepada orang kafir. Ada di kalangan para general ni memulangkan jizyah kepada orang kafir. Jizyah ni tuan-tuan diambil daripada orang kafir ni, bayar jizyah. Tapi kita orang Islam ada tanggungjawab. Tanggungjawab apa? Kita kena mempertahankan mereka. Kita kena mempertahankan mereka. Makna kalau ada musuh datang, kita kena berperang dengan musuh tu. Tapi ada masa tu general ni pulang balik jizyah tu kepada orang kafir. Pulang balik. Kerana apa? Kerana general Islam ni mengatakan tidak berhak kami mengambil jizyah daripada kamu, sebab askar kami terpaksa berundur. Sebab askar kami tak nak lawan dengan musuh ni, terpaksa undur. Maka bila kita tak laksanakan tanggungjawab, maka jizyah tu dipulang balik. Tuan-tuan pernah jumpa macam tu? Dipulang balik duit kita ada. Kerana iman tadi. Walaupun orang tak tahu ke apa, itu bab lain. Kita akan buat dengan adil kerana takut kepada Allah. Takut. Ada rakyat yang datang menyerah diri kerana membuat kesalahan dan diminta supaya dihukumkan di dunia. Kerana apa? Kerana tak sanggup untuk menghadapi seksaan di akhirat kelak. Ada orang. Pasal apa? Bila Islam ni dilaksanakan, maka Allah akan campakkan perasaan takut kepada hati-hati manusia untuk buat salah. Pasal tu, ketika Islam ditegakkan, tak ramai yang kena potong tangan, tak ramai yang kena rejam, tak ramai yang kena qisas, tak ramai. Cuba hari ni, ramai tak yang mencuri? Ramai. Yang berzina ramai? Ramai. Pasal apa? Tidak ada nakalan minallah, pencegahan daripada Allah. Allah tak campakkan dalam hati manusia perasaan takut nak buat maksiat. Tapi apabila Islam itu ditegakkan, pemimpinnya melaksanakan amanah dengan sebaik-baik, Allah akan campakkan dalam hati manusia ini perasaan takut nak menyeleweng, nak khianat, nak buat maksiat. Pasal tu ada orang yang pernah berzina, akhirnya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerah diri supaya dihukum. Ada yang mencuri, datang kepada Nabi supaya dihukum. Begitulah. Inilah tenaga keimanan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh melakukan perkara luar biasa. Iman tadi ini boleh buat perkara yang luar biasa. Iman tadi ini nampaknya pelik. Dalam masa 13 tahun pertama, cuma 300 orang sahaja memeluk agama Islam. 13 tahun di Mekah tanpa ada kuasa. Tetapi 10 tahun kemudian, seluruh semenanjung Arab telah menganut Islam. Inilah hakikat sejarah dalam Islam, bagaimana mustahaknya iman kepada Allah yang Maha Kuasa itu ditegap dan diperdalamkan lebih dahulu di dalam hati-hati manusia. Kita nak buat apa? Mesti atas dasar iman. Bukan dasar semangat, bukan dasar benci pada orang ni, bukan. Mesti atas dasar iman. Sekiranya iman kepada Allah Subhanahu wa taala telah kuat, maka persoalan-persoalan lain itu dapat diatasi dengan senang. Bukan makna senang-senang gitu dah, banyak cabaran, banyak ujian. Jadi ubat yang paling mujarab untuk mengatasi penyakit-penyakit masyarakat dan juga penyakit jiwa
yang disebut sebelum ini, yang rasa kita bebas, kita ikut suka kita lah. Semua ubat-ubat tu apa dah? Ubat itu ialah dengan kita memperdalamkan keimanan kepada Allah yang Maha Esa dan yang Maha Kuasa, dan kita tunduk kepada perintah Allah tanpa mempertikai dan tanpa memilih perintah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.